Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang sentiasa dicurahkan, yang diberikan kepada kita, ni'matul iman wal Islam, ni'matul Qur'ani was sunnah. Nikmat Allah bukakan hati kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini 25 Januari 2022, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23, iaitu perbincangan kita bermula ayat 149. 149 berakhir 163. Dia ayat dia pendek-pendek je. 149, 163. Tajuk berkaitan dengan penyelewengan puak-puak kafir mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Akidah puak kafir, dia kata malaikat anak Tuhan. Siapa dia? Mak dia? Jin. Ini cerita karut-marut yang dimainkan oleh puak kafir. Malaikat anak Tuhan, mak dia nya jin. Maka Allah hajar kepada Nabi SAW supaya tanya mereka, berdialog dengan mereka, berdebat dengan mereka untuk menyatakan kebingungan mereka itu dan diperbetulkan kefahaman yang silap supaya mereka dapat hidayah, pedoman, petunjuk yang menyelamatkan mereka, insya-Allah. Baik, kalau mereka tak ambil, kita yang ambil. Kita nak selamat. Mari kita baca 2-3 ayat dulu. Ayat ni panjang, saya ambil 2-3 ayat. Kita baca. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 981. 981. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fastaftihim alirabbikal banaatu wa lahumul banuun. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Baik, saya kat dulu lah. Tengok balik semula kita kepada ayat 149. Fastaftihim
Ali rabbikal banatu walahumul banun. Oleh sebab itu ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan. Saya tak kata anak perempuan Allah, kita kata anak perempuan Tuhan. Itu tuduhan jahat. Fastaftihim, maka bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak lelaki? Jadi soalan ini soalan sentap dia panggil. Dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang 6 orang Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam sesalah kita. Maka ayat ini Allah Ta'ala syarah hurai kepada kita mazahib al-musyrikin, mazhab sebahagian daripada puak-puak musyrikin untuk menyatakan kekejian, kejelekan, keburukan, perkataan-perkataan mereka yang batil, yang mereka buat tuduhan bahawa Allah ada anak. Dahlah ada anak, beri pula anak perempuan kepada Tuhan, hak dia mau tak say. Orang Kelantan kata hak dia mau tak say, beri ke Tuhan. Orang jahiliah ni dia tak mahu sangat, tak mahu anak perempuan. Bagi dia kalau dapat anak perempuan itu musibah. Dia tak nak, dia beri ke Tuhan. Dia ambil anak laki-laki, kita kata ini satu pembahagian yang buruk, beri kepada orang yang kita tak nak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi tanya puak kafir itu. Ali rabbikal banat, mau bagi ke Tuhan anak perempuan, mau ambil anak laki-laki. Sedangkan kamu tak nak pun atas dunia ni. Dalam surah An-Najmi, suratul Najmi ayat 21-22, Allah Ta'ala firman, alakumuz zakaru walahul unsa, bagi kamu anak laki-laki, bagi perempuan anak Tuhan, bagi Tuhan anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, ini pembahagian yang tidak adil. Bagi tak pandai, kita nak bagi yang kita sayang. Dahlah benda tu bohong, penyelewengan, tapi buat zalim pula dari sudut pembahagian. Bagi zalim pula. Ayat 150, am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun. Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat itu perempuan? Mu tengok, mu sambut kelahiran malaikat, mu jadi tok bidan. Ini dipanggil ayat ni, ayat kita asak supaya mereka goyah, ataupun bahasa sekarang supaya mereka koyak. Mu kata malaikat itu perempuan, mu tengok siapa dia bidan dia, siapa yang tengok dia itu perempuan. Ini bahasa orang panggil berdebat. Kalau tak tengok, ala innahum min ifkihim la yaqulun, ketahuilah bahawa sesungguhnya disebabkan terpeksunya dari kebenaran mereka berkata. Maknanya ucapan mereka itu, puak-puak kafir itu, dia telah memutarbelikkan suasana, memutarbelikkan keadaan, tukar daripada maklumat yang jelas kepada maklumat tuduhan. Dia kata apa? Dia kata ada Tuhan tu ada anak. Siapa dia cakap? Ala innahum min ifkim la yaqulun waladallah, Allah beranak. Wa innahum lakazibun, sedang mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang dusta, bohong.
Orang Kelantan kata belawak besar puak-puakmu ni, pembohong besar. Maknanya dia pergi kata Tuhan ada anak. Kita yang ada anak ni sebab apa? Sebab kita sunyi duduk seorang. Kita nak kepada keturunan. Kemudian bila kita sudah tua, kita nak pula orang yang pedulikan kita. Tolong ambil cana hal kita. Mak ayah sudah sakit, anak pula bantu. Waktu anak kecil, mak yang bantu, yang jaga. Bapak tolong cari rezeki. Bila aku tua, mula pula jaga. Dan Tuhan buat apa nak ke anaknya? Allah Ta'ala As-Samad. Allah Ta'ala tak perlu pada segala-galanya. Dia yang berkuasa. Tiba-tiba mari pening buat-buat ni. Maka Allah kata, wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya tuduhan jahat itu adalah bohong, dusta, belawak. Tak ada kebenaran walaupun sekelumit. Kemudian Allah balik asak semula buat kafir ni. Dia kata apa? Astafal banati 'alal banin. Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak? Patut ke? Dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai. Anak perempuan yang kamu tidak sukai. Kamu tahu mau beri ke Tuhan barang kamu tak nak. Istilah orang sekarang ni, bagi barang reject ke orang. Buat apa? Dia marah sungguh nak. Kalau isteri dia lahir anak perempuan, dia contohnya orang kafir ni duduk dalam kelab geng-geng dia. Tiba-tiba macam, you dapat anak. Laki ke perempuan? Perempuan. Berubah muka dia. Zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Berubah muka, marah, bahasa perempuan, bengong, tak reti beranak contohnya. Macam-macam lah dia punya bahasa-bahasa yang kesat kata ke bini dia. Padahal dia tak pandai buat. Kalau kita nak kata lah tak. Kalau bini dengar, tak reti buat je. Aku tu kan beranak je. Tapi muka dua-dua tu tak betul belaka. Gitulah keadaannya. Maka Allah kata, astafal banati 'alal banin. Allah Ta'ala pilih untuk dia anak perempuan. Yang laki-laki mu ambil beri kamu, sedangkan kamu tak nak. Malakum kaifa tahkumun. Apa sudah jadi kamu ni? Sudah terjemahan dia apa? Masya Allah. Apa sudah jadi? Malakum, apa sudah jadi dengan kamu ni? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salah itu? Hukum yang zalim ini. Beri ke orang beri pada orang yang kita tak nak. Zalim. Kita nak beri sedekah ke, nak bagi hadiah ke, bagi apa ke orang, kita kena beri orang suka. Kita tahu apa sahabat kita ni suka. Kita tahu dia suka makanan ni ke, dia suka benda. Jadi ketika itulah kita kena tunjukkan semangat nak beri benda kepada orang itu, benda yang dia suka, baru jadi. Malakum kaifa tahkumun. Kenapa kamu buat hukuman yang zalim? Kenapa buat hukuman yang zalim? Dia Tuhan tanya. Afala tadhakkarun. Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha ingatkan bahawa Allah mustahil ada baginya anak. Kita belajarkan sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus, sifat yang mustahil. Maka ini termasuk dalam sifat yang mustahil bagi Allah, ada anak, ada bini, ada sekutu. Tidak ada. Am lakum sultanum mubin. Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan? Mu ada bukti? Dua kali tanya, dua kali empuk atas kepala. Tadi soalan tanya tadi, mu saksi. Mu saksi malaikat tu lahir perempuan? Tak juga. Kali tanya balik. Mu ada bukti? Ada hujah?
Am lakum hujjatun wadihatun, hujah yang jelas, yang nyata, yang menyatakan benarnya dakwaan kamu. Ada? Tak ada. Allah suruh Nabi kita cabar puak Arab. Dia dalam bab perlawanan, kita kena cabar. Ingat molek, nak cabar, biar cabaran yang memang dia tak boleh jawab. Kalau cabar benda kecil-kecil, orang balah balik, terkedu kita. Tapi kita kena jawab dengan hujah, cabar dengan hujah yang dia tak boleh nak jawab. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Kiranya ada. Kalau kamu ada sultan dengan mana hujah. Kalau kamu ada hujah, ada dalil, ada keterangan, maka bawalah kitab kamu yang menerangkan demikian. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu betul ngoti, pandai sungguh, hebat sangat, buat mari hujah, buat mari kitab. Siapa dia nak mari kitab? Dia baca pun tak reti buat kafir Quraisy tu. Puak kita hari ni baca pandai tapi tak faham pula. Macam-macam. Baik, kita pergi kepada hujah lain pula. Hujah puak kafir lain pula. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Mereka telah mengatakan perkara yang mustahil. Dengan ni tuduhan lain pula dah. Jadi bertambahlah kepeningan, kan? Pening bertambah pening. Dia kata apa? Serta mengadakan pertalian kerabat antara Allah dengan malaikat. Padahal demi sesungguhnya malaikat itu sedia mengetahui bahawa sebenarnya orang-orang yang melakukan demikian akan dibawa hadir ke dalam azab seksa pada hari kiamat. Tuan Syekh tafsir pimpinan ni dia direct terus, dia kata jinnah di sini dengan mana malaikat. Kita tengok kepada ulama tafsir berbahas. Tak salah tafsir pimpinan. Tuan Syekh kita dia tak mau orang baca awam ni pening, dia bagi satu keputusan. Tapi oleh kerana kita ni ilmu tadabbur, kita korek sikit lagi dia punya perbincangan. Apa dia? Kenapa dia kata wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Puak-puak musyrikin dia kata ada hubungan di antara Allah dengan jin. Jin itu berapa dia benda? Apa dia jin? Dengar ni pelajar-pelajar. Sebab apa jin? Kenapa nama dia jin? Kenapa? Siapa boleh jawab bijak? Kenapa nama dia jin? Sebab nama jin, apa cerita? Macam kita ni, kenapa awak nama Fawaz? Ayah saya sebut nama. Habis cerita. Jin, al-jinnah, makna jin. Sebab jin ni benda tak nampak. Sebab tu dia panggil jin. Jin ni benda tak nampak. Kita tak nampak dia. Min haitsu la tarawnahum. Innahu yarawnakum. Dia nampak kita tak nampak dia. Itu nama dia jin. Sebab itu dikatakan nama anak dalam perut, nama dia janin. Lish? Sebab tak nampak duduk dalam perut. Pergi scan dengan ultrasound pun tek agak-agak laki-laki ni laki-laki ni. Mak dia beli balik tengah jalan terberhenti di kedai beli baju warna biru comel anak. Tek boleh depan pula. Rasa-rasa perempuan. Bengok mak dia. Beli warna pink pula baju. Itu dia panggil jin, makna benda tak nampak. Maka di sini ditafsir oleh ulama dengan mana mereka jadikan jinnah. Jinnah itu jin.
Apa dia kata? Dengar ni dalam tafsir Quran. Annal musyrikin ja'alu, puak-puak kafir menjadikan antara Allah dengan jin itu keturunan. Haitsu hina qalu, mereka buat tuduhan bahawa malaikat itu anak Tuhan, mak dia nya jin. Mari kot tu pula. Kalau tanya, dia kata, mu kata malaikat anak Tuhan, anak perempuan. Mak dia siapa? Jin. Oh. Sebab itulah jadi dia kata Mujahid. Mujahid kata, puak-puak kafir Quraisy kata malaikat anak perempuan Tuhan. Jadi orang tanyalah siapa dia, man ummahatuhun, siapa dia mak dia? Dia kata banatus sarawat, iaitulah puak-puak jin. Asar ini dikeluar oleh Bukhari mu'allaqan dalam kitab dia, Kitabu Badil Khalqi, Babu Zikril Jin. Jin, dia kata jin itu mak dia. Pandai buat kafir mengarut ni, kan? Syekh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dia kata pelik sikit tu. Sepatutnya kalaulah dia panggil ada keturunan, dia panggil musaharah. Kita kata tak apalah. Dah ada ulama tafsir kata macam tu. Mana jin dianggap sebagai maknya kepada malaikat. Pendapat yang kedua, anna qauman minaz zanadiqah, puak-puak zindik ni, puak tak percaya, puak karut ni lah, puak kafir ni. Dia kata Allah wa iblis akhawan. La haula. Tuhan dengan iblis tu dua beradik. Fallahul khairul karim, Allah yang membawa kebaikan, iblis bawa kejahatan. Kita kata mu tu jahatnya, hidup ni sebuah ke Tuhan macam-macam. Ada yang mengatakan baru jumpa. Al muradu bil jinnati huna al malaikah. Ada kata jin itu malaikat, seperti yang diterjemah oleh tafsir pimpinan. Itu pandangan yang ketiga. Kata di Imam Al-Qurtubi, tulis ni pelajar, kata Imam Al-Qurtubi. Dia kadang-kadang ada juga orang tanya, dia kata kenapa Abu Anas suka sebut berkata ulama. Dia ada kalanya Qurtubi hanya menukilkan daripada orang tu orang ni. Kalau saya nak sebut sampai 10 ulama, macam contohnya yang mengatakan siapa tadi? Yang mengatakan bahawa jin, pendapat yang mengatakan jin tu malaikat, al-jinnatu malaikat. Siapa dia kata? Al-Farra, Az-Zajjaj, Al-Wahidi, Zamakhsyari, Nasabahul As-Sam'ani wal Qurtubi ila aksari mufassirin. Jadi banyak. Sebab itulah boleh je saya kalau nak sebut semua, tapi jadi panjang. Sebab tu bila pandangan-pandangan yang kita setuju, kita kata berkata ulama tafsir. Jadi minta maaf lah sebab anak nak ringkas. Ada juga lah orang komen, dia kata eloknya sebut semua, kata panjang. Tapi jangan jarang bila saya quote kata-kata sebiji gitu, kita ambil qala. Ini saya nak quote. Qala al-Qurtubi rahimahullah. Qurtubi kata, qala ahlul istiqaq, berkata ulama-ulama bahasa, ulama lughah, kata apa? Jinnatun, kenapa dikatakan kepada malaikat itu jinnah? Sebab li'annahum la yurawna, kita tak nampak dia, benda tak nampak dia panggil jin. Kata Mujahid, innahum batnun min butunil malaikah, ada sekumpulan malaikat nama dia jinnah. Ada juga pandangan. Riwayat pada siapa ni? Riwayat Ibnu Abbas. Rawa Israel Anis Suddi an Abi Malik qala innama qila al jinnah, sebab apa? Li'annahum khuzanun 'alal jinan wal malaikatu kulluhum jinnah. Jadi dia ni penjaga kepada janin, dan malaikat tu semua sekali tak nampak belaka. Mana kita nampak? Kalau nak nampak pun dia mari berupa manusia, kita pun tak kenal juga. Wallahu a'lam. Panjanglah perbahasan. Kita break setakat tu dulu. Mari kita nak berlawan dengan kafir ni.
Dia kata apa? Puak kafir wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dia kata ada keturunan pula dah. Wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Mu kata macam-macam, tapi puak-puak jin, kalau malaikat sudah pasti tahu. Jin yang beriman mereka yakin. Yakin apa? Mereka yakin akan dibawa perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan dicampur ke dalam azab seksa pada hari akhirat kalau tidak beriman kepada Allah. Mu percaya ke dia pula percaya lagu lain. Ini bukan. Baik. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Apa tuduhan-tuduhan jahat puak kafir itu, tanazzah Allah. Allah Ta'ala bersih, suci daripada tuduhan buruk itu. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Orang yang beriman, orang yang ikhlas, mereka akan beriman, mereka tak akan buat syirik terhadap Allah dengan sesuatu pun. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah Ta'ala yang betul-betul ikhlas, orang ni tak akan buat syirik. Baik, kita pergi kepada ayat 161. Fa innakum wa ma ta'budun, maka sebenarnya kamu, wahai orang-orang musyrik, dan apa yang kamu sembah itu, ma antum alaihi bifatinin, tidak akan dapat merusakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya. Kalau kamu duk kacau, duk buat tu, kalau orang betul-betul beriman tidak terkesan. Orang yang beriman tidak terkesan, tapi orang yang lemah iman, mereka ni akan terkesan dengan apa? Dengan perbuatan tuduhan-tuduhan jahat itu. Illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. Dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. Maknanya Allah telah sebut di sini, fa innakum wa ma ta'budun, mu dan tuhan-tuhan sembahan yang kamu sangka itu akan dicampur dalam neraka sekali dengan mu belaka. Na'udzubillah. Itu sudut kata apa dah? Puak-puak kafir ni dia, Tuhan dia, sembahan dia sekali. Kecuali beberapa kumpulan yang disembah tanpa izin. Macam puak kafir sembah malaikat, puak kafir pergi kata Tuhan Isa anak Tuhan, Uzair, itu tak masuk. Sebab mereka tak izin pun. Dia panggil sembah tanpa izin. Tapi kalau batu kayu akan dicampurkan sekali dengan puak-puak kafir ke dalam neraka, wal iyazubillah. Baik, kita break setakat itu dulu. Setakat ayat 163. Itu dia panggil huraian kita secara ringkas. Kalau nak panjang boleh lagi. Tapi kita break setakat itu dulu. Kita berpindah kepada al-fawaid, beberapa faedah al-tarbawiyah wal ilmiyah yang kita boleh kutip dalam ayat ini insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama dalam ayat ini 149. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tanya puak kafir itu, Tuhanmu ni ada anak perempuan, mu ada anak laki-laki, sampai ke akhirat perbincanganlah kan.
Sampai ke ayat waladallah wa innahum lakadzibun. Dia kata Tuhan ada anak, mereka bohong. Kata di ulama letak A ataupun alif, bayan anna haula'il musyrikin. Ayat ini menyatakan puak kafir membuat pembahagian yang zalim, pembahagian yang tidak adil. Dia beri kepada Tuhan anak hak dia tak nak. Kita beri kepada orang hak kita tak say. Itu dia panggil bagi tak adil. Tuhan mau ambil perempuan, laki-laki kau ambil, ini tidak adil. Sedangkan mereka sangat-sangat benci kepada anak perempuan, benci sangat. Ayat yang anda baca tadi tanda pelajar. Ayat surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi khabar gembira, dia kata Tuhan ada anak pula perempuan. Tapi kalau beri ke dia anak perempuan, berubah muka dia dalam keadaan begitu marah. Ini buat kafir ni. Baik. Ba dalam ayat yang sama lagi. Annahum ja'alu lil malaikati, mereka jadikan malaikat itu perempuan. Perempuan. Sedangkan mereka sendiri tak mahu anak perempuan. Karena itu Allah Ta'ala ulang dalam ayat ini beberapa kali. Berapa kali Tuhan ulang? Karena Allah Ta'ala hazihil anwa'. Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam Quran tuduhan mereka mengatakan malaikat itu anak Tuhan, untuk nak menyatakan pembohongan demi pembohongan mereka. Apa ni tuduh kata orang macam-macam kan? Jadi dalam ayat ini ada 3 perkataan kufur dan bohong orang kafir terhadap Allah. 3 pembohongan. Tanda ni pelajar. Bohong yang pertama, dia kata ja'aluhum, mereka kata malaikat itu anak perempuan Tuhan. Satu. Bohong yang kedua, ja'alu lillahi walada, Allah Ta'ala ada anak. Bohong. Yang ketiga, summa abaduhum, mereka sembah malaikat. Ini tiga pembohongan kafir. Dia kata Tuhan ada anak Tuhan tu malaikat tu perempuan. Yang ketiga, mereka pergi sembah malaikat pula. Buat apa mu ni? Ini karut 3 kali orang panggil. Baik pelajar, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Am khalaqnal malaikata inasan wa hum syahidun. Ayat ini mereka kata kita ni ada anak perempuan. Mereka saksi ke? Mu tengok ke? Waktu kelahiran malaikat itu perempuan. Tina, mu tengok. Maka ayat ini Allah Ta'ala ajar kullamani da'a da'wa. Siapa dia buat tuduhan, kepada orang, maka kita tuntut daripada dia kenyataan dan keterangan. Mari bukti. Mari dalil. Mu tengok malaikat itu dilahirkan perempuan. Jantina dia perempuan, mu tengok. Jadi para ulama tadabbur kata setiap orang buat tuduhan kepada orang mesti kemukakan bukti. Bukan zaman kita hari ni, tak. Zaman kita ni kita tuduh orang, lepas tu dia cabar pula. Kalau betul tuduhan saya, awak buktikan. You yang buat tuduhan, awaklah buktikan betul tuduhan tu. Ini dia panggil zaman kita ini zaman terbalik. Orang Kelantan kata terbalik kuai ni makna pusing kepala ke atas. Dalam hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang buat tuduhan dia kena bawa kenyataan, bawa bukti. Puak-puak Facebook ni dak, dia ambil gambar orang dia letak, kalau tak betul nafikan. Tunjukkan bukti awak tak betul. Munglah tunjuk bukti awak tu betul. Ini sudah terbalik zaman kita hari ni. Tak, orang kena tuduh pula. Dia minta bukti. Dia sendiri kalau minta bukti, tak ada bukti juga. Sebab dia penuduh juga. Penuduh, pembohong.
Bahaya betul zaman kita hari ni. Jelas bahawa setiap orang buat tuduhan, dia kena buktikan. Bukan orang yang dituduh kena bukti. Dalam hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang kena engkar, yang kena tuduh, dia sumpah juga. Wallahi aku tak buat. Habis. Kecuali orang boleh buktikan. Kalau orang boleh buktikan walaupun awak bersumpahlah 40 kali bukan 3 kali. Contohnya, sumpah dia tu sumpah palsu juga. Maka kita dibuktikan dengan dalil-dalil. Jadi hujah kitanya, dalil Al-Quran mengajar kepada kita setiap benda ada hujah, ada bukti. Kalau setakat semua nak tuduh, Nabi kata lau yu'tan nasu bida'wahum, kalau setiap orang diberi ikut tuduhan dia, habislah orang tuduh. Dia nak hak tanah orang ni, dia kata hak dia nak tak boleh pakai. Jadi kita kata setiap orang nak menuduh orang, awak mari bukti. Kalau tak ada bukti, diam-diam. Jadi kita hari ni payahlah tuan-tuan. Sebab itu Islam ajar kepada kita, jangan buat tuduhan tanpa bukti. Sekarang ni senang je. Dia ambil kertas mana-mana tulisan, dia panggil rekod merah. Letak gambar kawan ni, buat tuduhan. Mudahlah. Orang apa percaya, sudah percaya, pakat koyok habis. Gini pula jadi. Baik, yang ketiga. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Fa'tu bi kitabikum. Buat mari kitab. Buat mari hujah kalau kamu benar. Kata ulama tadabbur, fa inna man yaqulu qawlan, siapa dia mengeluarkan perkataan tapi dia tak boleh bawa hujah syar'i, fa innahu kadzibun muta'ammidun, maka itulah dia panggil pembohong yang jelas nyata. Jadi kita sekarang ni kita kata tak, benda macam ni boleh, mana hujah? Ulama kata, siapa ulama? Dia sandar di mana? Ni kita masalah macam ni. Maka jangan kita ikut orang. Nak ikut orang, tengok pada dalil dan hujah dia, keterangan dia. Kalau betul, kita kata betul. Kalau tak betul, tinggalkan. Macam mana kita nak betul benda tak betul? Maka Allah kata, fa'tu bi kitabikum. Ayat ini, anna man tahadda ghairahu, siapa dia cabar orang, kita minta dia punya bukti. Mana bukti awak tuduh orang ni? Kalau tak ada bukti, jangan bercakap. Ni orang sekarang dia bercakap tak tahu macam mana ya. Jadi ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa Al-Quran ajar kepada kita berhujah. Bila kita nak berhujah, bila kita hujah dengan mantap, dia cari poin-poin yang memang orang ni nampak pembohongan dia, memang dia tak boleh jawab. Jadi jangan ambil hujah pening-pening, jangan dia jawab balik, kita pula pening pula. Biar dia tak boleh jawab. Sebab tu dia panggil tahaddi. Al-Quran dia tahaddi. Tahaddi itu makna cabar. Yang keempat, subhanallahi amma yasifuna illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah daripada tuduhan apa yang mereka sifatkan itu, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang betul-betul beriman, orang selamat. Bayan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa hamba Allah yang ikhlas, yang betul-betul beriman, wujud. Hamba Allah Ta'ala yang selamat di dunia, selamat di akhirat, ada. Siapa? Orang yang bebaskan dirinya dari segala bentuk syirik, bentuk maksiat, bentuk kemungkaran, bentuk kesyirikan, maka itu disifat dengan nama ikhlas. Al-mukhlasin, ikhlas. Mana? Jadi kalau kita nak, macam mana saya nak jadi orang ikhlas? Sedap juga soalan ni. Bagaimana saya nak jadi orang ikhlas? Orang yang betul-betul ikut apa yang yang boleh selamat di dunia, di akhirat. Maka kata di ulama, at-tauhid, kita berpegang dengan tauhid yang murni, yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, tauhid yang Allah Ta'ala, Nabi kita salah ajar dalam sunnah dia, tauhid, maka itu dinamakan tauhid yang benar. Habis kita duduk pusing sana pusing sini, kadang-kadang tauhid kita tak ambil daripada sumber yang asli, kita pergi ambil daripada sumber-sumber lain yang sangat sukar untuk kita faham, sedangkan benda tu simple je, mudah ya nak faham. Jangan main. Baiklah,
yang terakhir, subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Allah kata la yaslamu, akal kita ni tidak selamat. Akal kita ni, akal pemikiran dia mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan apa pemikiran yang kita buat. Kalau kita baca benda ni jadi macam ni. Kita baca hak ni jadi macam ni. Sebab itulah para ulama salafus soleh dia tidak benarkan kita pergi dengar ajaran agama ini daripada orang-orang yang pening-pening. Jangan. Dia panggil ahlul bidah. Mu jangan dengar dengan dia. Siapa bila dengar orang ni, contohnya ahlul bidah ni, Mu'tazilah ke Qadariyah nak bercakap, dia kata tutup telinga. Sebab telinga kita ni bila dia masuk payah nak keluar. Tak macam mulut. Mulut masuk dia keluar balik ditandas. Kan? Tapi telinga kalau masuk dia lekat dalam hati. Kecuali benda-benda baik. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya Allah, hak ni payah. Jadi kita nak biar akal kita tu sejahtera dengan cara apa? Dengan kita ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut apa yang diajar oleh Allah dan juga yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah dia. Kalau tidak, memang kita akan celaru. Saya ni hebat ustaz, hebat. Hebat apa? Ada orang bentang satu kertas kajian kepada sebuah buku falsafah. Buku falsafah. Katanya dia punya penulis dia ni orang biasa ya. Dia kerja duduk baik di kereta gitu. Orang biasa. Tapi dia punya buku tebal gini. Cakap tentang falsafah ketuhanan macam-macam. Akhir sekali dia bukan lagi nak kenal Tuhan, dia jadi kepala sampah. Bahaya. Sebab dia tak paksikan kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi akal ni bijak. Berpuluh buku rujukan dia, falsafah barat belaka. Akhir sekali buku dia jadi kepala sampah. Jadi kita haraplah pihak berkuasa akan ambil tindakan bahawa buku ni menyeleweng. Saya tak sebut nama buku ni. Dia pelik orang ni, kalau kita sekat dia cari. Jadi biarlah pihak berkuasa agama yang mengeluarkan hukum keputusan yang tersebut. Allahul musta'an. Kita kata akal kita tanpa dipandu oleh wahyu sesat. Tapi kenapa orang boleh terima? Sebab dia pun mengaji lagu tu juga. Dia tak balik kepada wahyu. Maka menjadi satu paksi besar dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, mesti pengajian kita berpaksikan kepada mengajian Al-Quran dengan tafsir-tafsir ulama yang muktabar, barulah kita jumpa jalan, insya-Allah. Ini tidak bila kita nak ngaji tafsir macam-macam pula alasan dia. Tak boleh mengaji tu. Nah, dia kata ustaz tu tahu apa? Orang nak tafsir Quran ni kena ada 20 ilmu. Pandai pula dia sebut. Tanya ilmu apa kena ada. Dia pun tak tahu apa, dia pandai sebut ya. Sebab Tok Syekh dia sebut. Hak Tok Syekh dia mengajar tu berapa puluh ilmu, berjuta ilmu ada. Sebab dia pakai terus kepada Allah Taala. Hak keluar mulut dia tu jadi ilmu belaka. Apa ni jadi? Maka kita mengatakan itu masalah. Jadi baiklah, falsafah ketuhanan kalau tidak berpaksi kepada wahyu, dia jadi menyeleweng. Jadi kita hati-hatilah. Pasal tu sekarang ni dia panggil doktor falsafah. Ada orang perli, dah. Doktor kepala siapa, orang tak perli orang. Saya pun tak perli. Kita kata falsafah tu kalau tak kena, dia jadi kepala sampah. Tapi jangan pula kata dia ni ada doktor falsafah ni pula. Lah, jangan. Sehari dua ni hari convocation. Nampak sahabat-sahabat kita pakai topi belaka, kita kata tahniah lah barakallahu fikum. Nak dapat gelaran ni pun payah juga, bukannya senang. 3 tahun sampai 5 tahun bersengkang mata kata orang. Jadi kita hati-hatilah. Nak labelkan orang bukannya mudah. Tapi asasnya kalau tak berpasi pada wahyu, dia pergi kepada yang lain. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 164. InsyaAllah kita akan bincang selagi hayat dikandung badan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.